Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Muhammad Daniel bin Mazlan, nombor metrik A181344, dan juga rakan saya iaitu Rais Ahmad Ma'ruf bin Abdul Malik, nombor metriknya A180399, akan membentangkan tentang poster yang telah kami lakukan yang bertajuk Had Zina. Persetubuhan haram yang sengaja yang berlaku antara lelaki dan perempuan pada kumpulnya tanpa sebarang syubhat. Maksud di sini tanpa sebarang syubhat ialah melakukan zina tanpa ikatan yang sah sebagai suami dan isteri. Digunakan dalam persyariatan jenayah zina ini, yang pertama ialah melalui Al-Quran dalam surah An-Nur ayat kedua yang bermaksud, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap keduanya dengan 100 kali sebatan, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Dan dalil yang kedua ialah melalui ayat yang telah dimasukkan bacaannya tetapi tidak pada hukumnya, yang bermaksud lelaki tua dan perempuan tua apabila kedua-duanya berzina, maka rejamlah mereka sebagai pembalasan daripada Allah. Dan yang ketiga adalah daripada hadis Nabi SAW yang bermaksud, ambillah daripadaku, sesungguhnya Allah telah menentukan bagi mereka jalan, yakni dahara dengan terunya apabila mereka berzina 100 kali sebatan dan buang daerah selama setahun. Manakala yang sudah berkahwin apabila mereka berzina, sebatlah 100 kali dan kemudian rejamlah. Baik, seterusnya kita pergi kepada cara untuk mensabitkan jenayah zina. Terdapat 3 cara. Yang pertama ialah ikrar, iaitu pengakuan. Yang kedua ialah syahadah, penyaksian. Yang ketiga ialah qarinah, tanda-tanda yang jelas atau kuat. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu ikrar. Kita lihat peristiwa pengakuan Ma'iz yang telah diterima oleh baginda Rasulullah SAW sebagai asas kepada sabitan jenayah zina ke atas lelaki tersebut, yang kemudiannya direjam. Satu syarat lain bahawa pengakuan itu munasabah, iaitu selaras dengan kebiasaan hidup yang ada. Misalnya, pengakuan berzina oleh seseorang yang tidak mempunyai alat kelamin tidak boleh diterima kerana amat jelas sekali dia berbohong. Individu yang membuat pengakuan zina perlu mengetahui maksud zina dengan jelas. Seterusnya, pengakuan itu mestilah dilakukan dengan pilihan sendiri dan tidak dipaksa atau perlu dalam keadaan waras. Boleh berfikir. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawa sebanyak sekali sahaja pengakuan, manakala sebahagian fuqaha bersetuju untuk membuat pengakuan sebanyak 4 kali. Cara yang seterusnya ialah syahadah, penyaksian. Seseorang itu mestilah dalam kalangan ahliyah, iaitu individu Islam yang waras, baligh, adil, tidak pelupa, boleh melihat dan perlu benar-benar tahu akan hakikat zina. Dan semestinya 4 orang lelaki yang tidak dipaksa untuk memberi keterangan. Syahadah ini boleh dilakukan melalui keterangan atau kenyataan saksi yang melakukannya. Cara yang ketiga ialah qarinah, tanda-tanda yang jelas ataupun kuat. Sebarang tanda-tanda yang boleh menjadi petunjuk berlakunya perbuatan zina, seperti mengandung tanpa berkahwin, atau dalam dunia moden ini kita boleh lihat melalui ilmu-ilmu sains sama ada menguji DNA. Kaedah ini ditolak oleh jumhur ulama dan hanya sebilangan kecil sahaja fuqaha terima, seperti ulama Maliki, manakala ulama Asy-Syafi'i tidak menerima cara ini. Baik, seterusnya cara untuk menghindari zina. Terdapat 5 cara. Yang pertama, perlulah menjaga pandangan. Menurut Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang semua hamba-hambanya melakukan, mendekati dan melakukan segala hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya zina. Oleh kerana itu, umat Islam harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat menggalakkan perzinaan. Menjaga pandangan yang dimaksudkan adalah pandangan kepada lawan jenis. Yang kedua, perlulah menjaga cara berpakaian. Umat Islam, baik lelaki ataupun perempuan, harus menjaga cara berpakaian. Oleh sebab yang demikian, Islam memiliki aturan dalam menentukan batasan-batasan aurat
Seperti lelaki perlu menjaga aurat dari pusat hingga ke lutut, manakala wanita perlu menutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Yang ketiga, pendekatan cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi merupakan cara menghindari zina. Seperti sedia maklum, wanita adalah godaan terbesar bagi kaum lelaki. Sebagai contoh, suara seolah-olah gairah akan sesuatu. Hal ini sepatutnya tidak berlaku. Yang keempat, membatasi ikhtilat. Ikhtilat merupakan percampuran antara lelaki dan perempuan di suatu tempat dalam waktu yang lama. Sebagai contoh, bercampurnya lelaki dan perempuan di sekolah, tempat kerja, tempat awam dan sebagainya. Islam telah mengatur pembatasan ikhtilat dalam hadis Nabi Muhammad SAW kepada para wanita. Ketapilah kalian, tidak boleh bagi kalian para wanita berjalan di tengah-tengah jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan. Yang kelima, menikah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah agar menghindari dosa besar zina. Hal ini kerana ketika mana mereka dalam hubungan yang halal, segala perbuatan sudah dibolehkan, seperti berpegang tangan sehingga hal-hal lainnya, sebagaimana dikatakan dalam surah An-Nur 32 yang bermaksud, dan menikahlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang lelaki dan perempuan. Akhir sekali kita pergi kepada kesan perbuatan zina ini. Yang pertama, zina ini akan mengancam sistem kekeluargaan. Kerana apa? Pengalaman zina akan menyebabkan masyarakat kurang minat untuk mendirikan rumah tangga. Kerana rumah tangga berasaskan tanggungjawab dan hak. Lebih-lebih lagi apabila pihak lelaki perlu mencari nafkah untuk menyara keluarga. Ini merupakan pemikiran mereka yang sudah menganggap zina lebih senang berbanding berkahwin. Kesan yang kedua ialah munculnya penyakit yang berbahaya seperti herpes, syphilis, vaginitis, AIDS dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini merupakan bentuk balasan kepada mereka yang melanggar perintah larangan zina. Akan tetapi ada segelintir mereka yang mempermainkan hukum Allah ini, di mana mereka berpendapat mereka sudah lama melakukan zina tetapi tidak pernah dijangkiti penyakit-penyakit. Bahkan mereka wajar menyedari bahawa Allah memberikan peluang untuk mereka kembali bertaubat ke pangkal jalan yang benar. Yang ketiga, penzina akan dipandang hina oleh masyarakat. Hal ini kerana mereka telah melakukan dosa yang besar dan perbuatan terkutuk. Tapi ada sebahagian mereka yang mengalami kekacauan mental akibat sering diperkata oleh masyarakat. Setiap perbuatan mereka akan sukar untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sekeliling. Tetapi haruslah beringat bahawa setiap perbuatan ada balasan. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.